Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Sahabat-sahabat yang dirahmati, lagi dikasihi, alhamdulillah. Hari ini dah masuk hari yang ke-28, Masya Allah. Hanya tinggal 2 hari saja lagi untuk kita menjalani tarbiyah dalam madrasah Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan Allah akan panjangkan usia kita sehingga dapat menjalani ibadah sepanjang Ramadan ini sehingga ke penghujungnya, insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Jadi agenda kita satu hari satu ayat. Hari ini masuk ke ayat yang ke-28 surah Saba. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ada beberapa poin penting di sini, iaitu yang pertama, wama arsalnaka, maksudnya tidak kami utuskan engkau. Maknanya di sini apa dia cakap ni, ada ni suara seakan perlahan sedikit. Okey, terima kasih. Suara perlahan, ya. Okey, cuba naikkan sikitlah, ya. Okey, hari ini kita akan masuk ayat yang ke-28 surah Saba. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa. Jadi maksudnya kami tidak utus engkau, wahai Muhammad, melainkan. Jadi melainkan apa dia? Kafatan linnas, melainkan untuk manusia seluruhnya. Jadi apa yang dapat kita faham di sini, pertama, Nabi SAW adalah pesuruh Allah. Allah yang utus baginda. Jadi baginda bukan melantik dirinya sendiri, bukan juga dilantik oleh manusia, tapi baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengutus baginda ada tujuan, iaitu tujuannya apa? Untuk membawa risalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Siapa manusia ni? Seluruh manusia. Tak kira di mana, tak kira bangsa apa, tak kira bila masa. Kafah, seluruhnya. Jadi ini jelas berbeza dengan rasul-rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya kita baca sejarah ataupun kita baca Quran, ayat-ayat yang menceritakan tentang nabi dan rasul, boleh dikatakan semuanya khusus untuk bangsa mereka sahaja ataupun khusus untuk golongan tertentu sahaja. Wa ila thamud akhahum huda. Kepada kaum Samud, Allah utus saudara mereka daripada bangsa mereka sendiri, Nabi Hud. Macam itulah maknanya. Wa ila adin akhahum huda. Apa ni? Samud ke Hud, dah terbalik dah saya ni, ya. Tak apalah, maknanya nak ceritakan kaum Samud, Allah utus apa? Nabi Soleh. Kaum dah bertukar-tukar, minta maaf, ya. Dah keliru pula. Ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada kaum lain lagi, ya. Setiap kaum itu Allah utus nabi tertentu. Tiba-tiba je blanknya, tak tahu mana nak mesh ke. Ad siapa, Samud siapa. Ad Soleh ke? Samud Soleh. Maaf, ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari, tiba-tiba blank, tak boleh nak mesh. Okey, Nabi Musa umpamanya. Ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam
berkata kepada Bani Israel. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu. Jadi maknanya Isa diutus kepada Bani Israel. Jadi ini pun kena faham ya. Kalau sekarang ni penganut Kristian, bangsa kita, kalau ada orang Melayu ikut Kristian ke, ada orang Tionghoa, orang Cina, orang India ke ikut agama yang dibawa oleh Nabi Isa, katalah ikut yang betul, tak diselewengkan pun tak boleh juga, sebab Nabi Isa tak diutus kepada orang Melayu. Nabi Isa tak diutus kepada orang Cina. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Jadi maknanya tak boleh. Dia hanya kepada Bani Israel. Lepas tu bila Nabi Isa dah tak ada, maka dah tamatlah risalah itu. Jadi itu kita kena ingatkan. Kalau ada kawan-kawan kita yang terpengaruh, terpedaya dengan dakwah Kristian tu, bagi tahu dia agama Kristian bukan untuk mereka. Allah utus Nabi Isa kepada Bani Israel. Jangan ikut, kan? Jadi siapa yang Rasul yang Allah utus untuk semua manusia ni? Tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ni? Itu yang Pak Cik kuatkan selepas habis ceramah. Okey. Apa tadi? Okey. Jadi pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah yang Allah utus, yang Allah pilih baginda, dan Allah utus baginda bukan untuk satu kaum tertentu sahaja, tetapi untuk seluruh manusia. Okey. Itu makna kafah linnas. Ada juga satu makna lain untuk perkataan kafah ini. Ahli tafsir mengatakan kafah ini juga bermakna menahan. Menahan. Jadi Nabi SAW tidak diutuskan kecuali untuk menjadi penahan. Apa penahan ni maksudnya? Penahan atau pencegah. Maknanya baginda mencegah, menahan daripada segala kesesatan dan kerosakan di muka bumi. Jadi maknanya risalah yang dibawa oleh Nabi SAW ini dapat mencegah kerosakan dan kemusnahan di muka bumi ini. Itu tujuan risalah yang dibawa. Maknanya kalau manusia ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW yang Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, baginda membawa rahmat untuk semesta alam. Jadi kalau diikut, maka alam ini akan tercegah, terhalang daripada kerosakan dan kemusnahan. Jadi kafatan linnas ni ada dua makna, dua maksud. Yang pertama yang mudah difaham ataupun yang zahirnya diutuskan untuk seluruh manusia. Dan yang kedua, Nabi SAW diutus untuk menjadi penghalang atau pencegah daripada kerosakan dan kemusnahan di muka bumi ini. Jadi dua-dua betul. Jadi maknanya, kalau makna yang kedua ni, maknanya tabiat risalah yang dibawa oleh Nabi SAW atau sifat risalah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah berperanan menghalang berlakunya kerosakan jika diikuti dan dilaksanakan. Jadi banyak kerosakan berlaku sebab tak ikut. Kita boleh buat contoh yang mudah saja kan. Misalnya dalam keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW telah menegaskan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin, pelindung kepada kaum wanita. Jadi kalau lelaki benar-benar melaksanakan peranannya sebagai pelindung,
ketua yang melindungi, menjaga kaum wanita, tak akan berlakulah kerosakan dalam rumah tangga. Wanita didera, kan, berlaku sumbang mahram, ayah merogol anak sendiri, Allahu Akbar. Tak sanggup nak sebut, kan. Yang kita ada istilah apa, haruan makan anak. Jadi itu adalah hasil daripada tak menghayati apa yang telah dinyatakan oleh Allah. Yang Allah dah beri tugas kepada kaum lelaki sebagai qawwam ni. Kalau mereka laksanakan tanggungjawab sebagai qawwam, mana boleh nak rosakkan anak sendiri, nak rogol anak, nak dera isteri yang menjadi teman hidup, pendamping dirinya dalam melayani bahtera kehidupan, tiba-tiba didera dengan pelbagai bentuk penderaan emosi, mental, fizikal, seksual, macam-macam kes kita dengar berlaku. Ini satu je, pengabaian terhadap tanggungjawab amanah sebagai qawwam. Jadi kalau semua lelaki berpegang kepada amanah ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum li ahli, aku adalah sebaik-baik di antara kamu terhadap ahli keluargaku, insya-Allah, Allahu akbar, aman sejahteranya rumah tangga, kan. Itulah impian kita untuk kembali menghayati apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, ada dua maksud, iaitu Nabi diutus untuk seluruh manusia, tak kira bangsa, tak kira warna kulit, tak kira masa, tak kira di mana mereka berada. Jadi risalah Nabi meliputi semua. Dan yang kedua, maknanya Nabi diutus untuk menjadi penghalang kepada kerosakan dan kemusnahan kehidupan di dunia ini. Okey. Dan selain itu, baginda juga menjadi basyir. Basyiron wa nadhira. Basyir maknanya memberi khabar gembira kepada orang yang mengikuti dan mematuhi ajaran baginda. Dan nadhira memberi ancaman, maknanya peringatan kepada orang yang ingkar dan tidak mengikut apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah ada, maknanya ada katakan ada power. Jadi maknanya kalau tak ada basyir dan nazir ni, maknanya nak ikut boleh, tak ikut tak apa, tak ada apa kesan, tak ada apa implikasi. Jadi ikut suka nafsu je, siapa yang nak terikat dengan tanggungjawab ni, kan. Jadi sebab itu kena ada basyir dan nazir. Jadi kalau kamu ikut, ini kesannya. Kalau kamu tak ikut, ini akibatnya. Itu sangat penting sebab manusia yang berakal, dia berfikir tentang akibat. Kan, kalau dia tahu sesuatu itu mendatangkan akibat yang tidak baik, dia akan berusaha menjauhi. Macam kita tahu api panas, kan, tapi kita tahu kalau kita pakai jalan, jadi atas jalan raya tak toleh kiri kanan, kan, itu membahayakan diri. Jadi kita akan berhati-hati bila nak melintas tu, tengok kiri, tengok kanan, barulah kita melintas. Jadi itu penting nak basyir dan nazir ni. Maknanya manusia kena diberitahu, dimaklumkan apa kesan dan apa kesudahan jika mereka ikut dan jika mereka tak ikut. Kan, basyiran wa nazira. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maknanya tidak mengetahui akan peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia diutus kepada seluruh manusia, dia membawa khabar gembira dan membawa peringatan kepada orang yang tak mendengar dan sebagainya. Ya, Allah kata walakinna aktsaran nas la ya'lamun, kebanyakan manusia tak tahu. Jadi apa yang dapat kita ambil pengajaran di sini? Maknanya ada sedikit yang tahu. Kan? Dikata kebanyakan, bukan semua. Jadi adalah segolongan manusia yang tahu, yang sedar, yang insaf, yang percaya. Jadi kita harap kita termasuk dalam yang sedikit ini. Sebab dikata kebanyakan tak tahu. Jadi ada yang tahu, sebahagian kecil. Jadi kita harap kita termasuk dalam
golongan yang sedikit yang tahu. Bukan nak bangga sebab kita ni tahu. Dan orang kata nak sorak pada orang yang tak tahu tu. Dengan kita menginsafi, kita ni termasuk dalam golongan sedikit yang tahu tu, maka kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menyampaikan kepada golongan yang tidak tahu. Jadi dengan itu, bila kita dah tahu akan tujuan diutus Nabi SAW ini untuk seluruh manusia, dan di sana ramai lagi orang yang tak tahu, maka bebanan atas bahu kita amat berat. Kita kena sentiasa berusaha untuk menyebarluaskan Islam ini, untuk menyampaikan kepada manusia. Ramai lagi yang tak tahu. Jadi siapa akan sampaikan? Kita. Jadi maknanya jangan kita rasa alhamdulillah aku tahu kan. Alhamdulillah aku tak termasuk dalam kebanyakan orang tak tahu tu. Ya betul, alhamdulillah, kita syukur kerana Allah telah beri hidayah kepada kita. Tanda syukurnya kita kena sentiasa berusaha untuk menyampaikan dan menyebar luaskan kepada seluruh manusia, khususnya yang belum mengetahui. Nanti orang kata, ada lagi ke orang tak tahunya? Itulah kan. Janganlah pelik kalau ada orang yang tak tahu. Sebab kita kata semua kan, sekarang ni kan dah banyak dah alat komunikasi, media sosial ni apa. Kebanyakan orang kadang-kadang dia tahu Islam dengan dia melalui gambar yang salah kan. Betul tak? Kadang-kadang dia menilai Islam itu dengan melihat kepada perangai orang Islam. Jadi bila perangai orang Islam sendiri tidak menunjukkan akhlak Islam yang cantik, yang comel tu, jadi dia memberi gambar yang buruk tentang Islam. Jadi orang tengok, macam ni perangai orang Islam, aduh pengotonya, panas barannya, kan. Dera anak lah apa. Kan orang tengok rasuah lah, pecah amanah lah. Jadi orang tengok perangai orang Islam yang tak mempamerkan akhlak yang mulia, jadi orang ingat, oh ini adalah hasil daripada ajaran Islam. Jadi itu yang kita tak mahu tu kan. Jadi maknanya amalan orang Islam menjadi penghalang kepada orang lain untuk melihat keindahan Islam. Jadi makin besarlah tugas kita untuk menyampaikan Islam dalam wajahnya yang sebenar, berpandukan kepada sumbernya yang sahih, iaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Ya. Okey. Mudah-mudahan ayat yang ke-28 ini dapat menyuntik semangat kita untuk terus berusaha menyebar luaskan Islam ini kepada seramai mungkin umat manusia, insya-Allah. Allahumma ansur da'watana wansyur fikratana. Ya Allah, tolonglah dakwah kami dan sebar luaskanlah fikrah kami ini. Iaitu fikrah yang berlandaskan kepada Islam yang suci, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, insya-Allah. Sekian dulu peringatan untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita sambung lagi pada hari yang ke-29 dengan ayat yang ke-29, insyaAllah. Moga-moga bermanfaat untuk diri sendiri khususnya dan untuk sahabat-sahabat yang sudi mendengar. Jangan lupa sebarluaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.